Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini dapat kita kembali dalam siri kuliah kita, insya-Allah menyambung perbahasan kita dalam kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Baik, insya-Allah pada hari ini kita sambung pada bab yang ke berapa? 19. Bab yang ke-19. Bab yang ke-19 dalam buku kita ini iaitulah faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yakni sikap berlebihan kepada orang-orang salih. Tajuk dia ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Faktor penyebab manusia menjadi kafir, yakni meninggalkan agama mereka, adalah ghuluw, berlebihan kepada orang-orang salih. Apa maksud ghulu di sini? Ghulu ialah mujawazatul had fi tsana'i madhan, melampau dalam memuji dan memuja. Itu maksud ghulu di sini. Ghulu pada orang saleh ni melampau pada puji dan puja, sampai ke tahap mengangkat mereka pada kedudukan yang tidak layak bagi mereka. Kita masuk ghulu di sini. Berlebih-lebihan pada orang saleh. Kemudian orang saleh, semua kita tahu maksud orang saleh ialah orang itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada orang tersebut mungkin tak ada masalah, dia orang saleh yang betul. Cuma selepas daripada mereka wafat atau waktu mereka masih lagi hidup, sebahagian daripada pengikutnya melampau dalam memuji atau memuja. Maka sifat melampau itulah penulis kita kata antara sebab orang kufur dan meninggalkan agama adalah kerana mereka melampau terhadap puji dan puja orang saleh. Kenapa dia kata macam tu? Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan larangan terhadap penyakit ghulu. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang contoh kepada penyembahan berhala berasal dari penyakit ghulu. Boleh faham? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas
dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat berlebihan dan melampau dalam agama tidak dibenarkan. Dan apa yang berlaku kepada ahli kitab, mereka melampau dalam memuja. Dan wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, jangan kamu berkata terhadap Allah kecuali yang benar. Dalam kes ini mereka puja siapa? Ahli kitab. Kalau Nasrani mereka puja siapa? Puja Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka berkata kepada Allah, terhadap Allah, apa yang Allah Ta'ala tak kata. Apa dia? Mengangkat Nabi Isa selaku anak Tuhan. Jadi ini kesalahan mereka. Bertitik tolak daripada mana? Sifat melampau terhadap Nabi Isa. Pada awal-awalnya pengikut Nabi Isa tak anggap dia ni Tuhan. Dia anggap dia ni Rasul. Dia anggap dia ni Nabi. Kemudian sampai Bani Israel tak setuju dan Bani Israel nak bunuh Nabi Isa AS. Kemudian akhirnya disalib. Setelah disalib, maka Allah Ta'ala ganti. Sebelum daripada itulah Allah hantar, kalau kita bahasa versi kita, diangkat ke langit. Kemudian akan turun di akhir zaman. Orang-orang dia kata Nabi Isa tak kena salib, kemudian ataupun dia mati kejap, dia hidup balik. Kemudian akhirnya mereka pun puji dan puja. 300 tahun pada awal tu tak ada lagi idea Nabi Isa ni anak Tuhan. Tapi setelah daripada berlaku lalunya generasi-generasi awal, generasi yang kemudian tu, akhirnya wujudlah pemujaan terhadap Nabi Isa. Lalu mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Atas alasan apa dia puja tu? Sebab Nabi Isa ni dia lahir istimewa, tak seperti orang lain. Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa ni boleh menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa ni dia boleh buat burung daripada tanah, kemudian tiupkan roh sehingga akhirnya hidup jadi burung biasa. Jadi bentuk-bentuk mukjizat Nabi Isa ni memang hebat. Tapi kita sebagai orang yang belajar ilmu akidah, makhluk ni sehebat mana pun dia tidak akan dapat sampai ke darjat Tuhan. Sehebat mana pun. Dan kita juga belajar bahawa Nabi Isa alaihi salam, kenapa Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat yang hebat dan lebih? Kerana Nabi Isa alaihi salam adalah Rasul yang diutuskan untuk mengubah syariatnya Nabi Musa. Jadi orang Yahudi, setelah Bani Israel terima Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada rasul-rasul. Sebahagiannya mereka bunuh, sebahagiannya mereka dustakan, Allah Ta'ala sebut. Tapi semua rasul-rasul tu berpegang kepada perjanjian lama lah, bahasa kita Taurat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Thumma walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul." Kami utuskan Nabi Musa, kami bagikan kepada dia kitab, kemudian kami utuskan setelah daripada dia rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Setelah itu kami berikan kepada Nabi Isa bukti-bukti mukjizat dan kami teguhkan dia dengan Ruhul Qudus. Disebut dalam tafsir kenapa Nabi Isa AS diberikan mukjizat, keterangan yang lebih daripada Rasul yang lain. Sebab Nabi Isa ni dia akan ubah syariatnya Nabi Musa. Dia akan datang, Allah Ta'ala akan turunkan kepadanya kitab yang baru. Akan terbatalnya Taurat, tukar jadi Injil. Jadi bila nak tukar tu, mesti kekuatan dia lebih daripada Rasul-Rasul sebelumnya.
Lalu Allah Ta'ala memperkuatkan Nabi Isa dengan mukjizat-mukjizat yang hebat. Tidak seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Tapi natijah daripada tu, oleh kerana mereka ni orang-orang Bani Israel, dia ta'assub pula kepada Nabi Isa. Sehingga akhirnya Nabi Musa pun tak sampai darjat tu, nabi-nabi lain daripada Bani Israel pun tak sampai darjat tu. Dia pun kata Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Pasal apa? Miracle demi miracle. Lahir pun ajaib. Boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan orang sakit, boleh buat burung daripada tanah liat tiupkan roh jadi hidup. Boleh khabarkan apa yang mereka buat di rumah, seolah-olah tahu benda gaib. Kita beriktikad, kalaupun rasul-rasul ni menyampaikan benda gaib, dia tidak akan tahu melainkan apa yang Allah bagi tahu kepada dia. Kerana rasul pada dirinya sendiri tidak memiliki ilmu gaib, melainkan apa yang Allah bagi tahu kepada dia. Itu akidah kita, iktikad kita. Jadi Bani Israel, Allah Ta'ala kata, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu. Melampau di sudut sini, benda yang Allah Ta'ala tak suruh buat orang lagu tu, akhir sekali mereka buat. Memuliakan Nabi-Nabi, Allah Ta'ala suruh. Beriman dengan Nabi, Allah Ta'ala suruh. Tapi jangan melampau sehingga akhirnya mengangkat Nabi itu ke darjat Allah ataupun Tuhan. Kalau Nabi pun tidak boleh diangkat, apatah lagi orang lain yang lebih rendah kedudukannya daripada Nabi. So macam mana cara mereka melampau, mereka mengangkat darjat Nabi Isa sebagai anak Tuhan? Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam tu dialah tempat kita minta tolong, padahal dia tahu Tuhan hak sebenarnya, Godfather tu. Gapo-gapo pun kembali kepada Godfather tu, bapak tu. Tapi waktu minta tolong, waktu berdoa, minta kepada anaknya. Akhir sekali diangkat Nabi Isa alaihissalam setaraf dengan kedudukan Tuhan. Minta kepada Nabi Isa. Dia tak kata Nabi Isa yang cipta. Dia kata Nabi Isa ni sebahagian daripada Tuhan. Ini yang berlaku kepada Bani Israel. Okay? Kepada ahli kitab. Jadi mereka bila memuja itu sampai ke darjat Tuhan, jadilah mereka mengatakan tentang Allah apa yang tidak benar. Jadi Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Baik. Sedangkan Nabi Isa semua kita tahulah ni, di sisi kita Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan juga utusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Nabi macam saya sebut tadi, dengan Rasul pun kita tak boleh buat, apatah lagi dengan yang bawah daripada Rasul. Cara mana mempertuhankan mereka? Cara mana mempertuhankan mereka? Sebelum daripada ni kita baca tentang mempertuhankan orang-orang salih ataupun para pendeta dan juga rahib. Hak ni kita kata diangkat darjat Nabi Isa level Tuhan. Tapi ada juga ayat Quran, mereka bukan sekadar menyembah Nabi Isa, mereka juga menjadikan rahib-rahib dan pendeta mereka sebagai sembahan selain Allah. Allah Ta'ala sebut, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida
La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ni ayat ni dalam surah Taubah. Cuba kita tengok surah At-Taubah. Surah At-Taubah nombor ayat, dia surah yang ke-9 dalam juzuk yang ke-10, muka surat 191 ayat ke-31. Allah Ta'ala kata apa? Mereka mengambil pendeta-pendeta dan ahli agama mereka sebagai pendidik di seluruh pendidik sini. Dalam tafsir sebut arbaban, Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Nabi Isa. Jadi dalam ayat Quran disebut mereka mempertuhankan Nabi Isa dan juga mempertuhankan pendeta-pendeta serta rahib-rahib mereka. So kita nak tahu macam mana cara mereka ni mengambil pendeta, rahib, Nabi Isa sebagai sekutu bagi Allah. Apakah dia kata Nabi Isa ni cipta alam semesta? Jawapan dia tak. Apakah dia kata rahib-rahib ni mencipta alam semesta? Jawapannya tak. Tapi apa yang berlaku? Mereka berdoa kepada Nabi Isa, minta hajat kepada Nabi Isa. Mereka puja seolah-olah Nabi Isa berkuasa memberikan hajat-hajat mereka seperti mana Allah berkuasa memakbulkan doa-doa mereka. Itu cara mereka mempertuhankan Nabi Isa. Dan cara mereka mempertuhankan rahib-rahib mereka, kata Adi bin Hatim waktu turun ayat ni, kami tidak pernah pun menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Kata Nabi SAW, bukankah kamu waktu pendeta tu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu ikut mengharamkan? Dan bukankah waktu pendeta tu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikut menghalalkan? Jadi kamu taat pendeta melebihi taatnya Allah. Itulah sifat kamu menyembah mereka. So, penyembahan ini boleh jadi dengan ketundukan, boleh jadi dengan doa, boleh jadi dengan ketaatan yang melampau sehingga menyebabkan orang itu meninggalkan perintah Allah dan melebihkan perintah makhluk. Boleh nampak? Kenapa dia boleh sampai tahap meninggalkan firman Allah, meninggalkan perintah Allah? Di sinilah alasan dia, al-ghulu, melampau dalam pemujaan. Puja sampai apa yang Allah Ta'ala kata dia tak pakai, dia lebih pakai apa yang rahib dia kata. Puja sampai apa yang Allah Ta'ala suruh minta hanya kepada Allah, dia pergi minta dengan seorang yang dia puja. Jadi asas dia pada mana? Ghulu. Penyakit melampau dalam agama. Jadi kita ni sayang kepada seseorang, boleh. Sayanglah kerana Allah. Tapi jangan melampau ke tahap yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melampau pada tahap yang Allah murka. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Jangan pula Suwa', jangan juga Yaghuth,
Ya'uq dan Nasr. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ni, mula-mula kita kena faham surah Nuh. Ayat ni dalam surah Nuh ayat 23. Siapa yang kata ayat ni? Dan mereka berkata. Mereka ni siapa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa mereka berkata? Kerana mereka menjawab Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni datang kepada kaum dia mengajak menyembah Tuhan yang satu. Bila menyembah Tuhan yang satu, maka dia kena tinggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelum daripada ini selain dari Allah. Betul? Bila Nabi Nuh ajak mereka menyembah Tuhan yang satu, dia tak setuju untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dia tak setuju untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan dia berkata, ni ala ayat dia ni. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Dan mereka berkata, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Allah Ta'ala guna dengan lafaz alihah. Singular ke plural? Singular ke plural? Mufrad ke jamak? Orang ngaji bahasa Arab. Rupanya nama ni faham bahasa Arab lagi daripada bahasa Inggeris. Kita tanya singular plural tak boleh nak jawab. Rupanya mufrad ke jamak baru boleh jawab. Bagus. Ni hebat belaka bahasa Arab ni. Mufrad ke jamak? Alihah. Jamak. Jamak ni menunjukkan sikit ke ramai? Ramai. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhanmu yang banyak tu. So mereka menolak dakwah Nabi Nuh untuk mempertuhankan Allah yang satu, dan mereka mengingatkan sesama mereka, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selama ni. Itu makna dia. Dan Allah Ta'ala kata, وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan jangan kamu tinggalkan, siapa dia? Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Jadi apa dia ni? Nama ni. Ni Waddan. Tak ada dalam bahasa Arab dia. Ni nama ni. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Jadi orang tanya, apa ni, siapa ni? Kenapa Allah Ta'ala sebut? Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ni, ini adalah sebahagian daripada nama-nama berhala mereka. Jangan kamu meninggalkan Wad. Ni nama berhala dia, Wad. Suwa'an, nama berhala ni Suwa'. Yaghutha, nama berhala tu Yaghuth. Ya'uqa, berhala Ya'uq. Wa Nasra. Jadi dia ada patung-patung berhala. Salah antara patung-patung tu, hak ni nama Waddan, hak ni nama Suwa'an, yang ni nama Ya'uqa, ini Yaghutha, ni nama Nasra. Nama-nama yang mereka letak pada patung-patung berhala mereka. Lalu ditanya lagi, ni nama ni asal mari mana? Patung ni patung Waddan. Waddan tu mari mana? Kenapa nama Waddan diletakkan pada patung itu? Kalau kita lah, ni, Jalan Tun Hussein On contohlah. Jalan Tun Razak, Jalan Tunku Abdul Rahman. Mesti kita kata, siapa Tunku Abdul Rahman? Oh, kita boleh kata, oh tu adalah Perdana Menteri yang pertama. Siapa Tun Abdul Razak? Oh, tu juga Perdana Menteri kita dulu. Jalan apa tu? Sultan Ismail. Siapa dia? Oh, tu Sultan. Jalan Raja Laut, Jalan Raja Bot. Siapa? Ada orang tuan dia asal. Ni patung berhala. Siapa Waddan ni? Patung ni nama tu asal dia nama orang soleh. Orang soleh yang nama dia Wad. Orang soleh yang nama dia Suwa'. Orang soleh yang nama dia Yaghuth. Orang soleh nama dia Ya'uq. Orang soleh nama dia Nasr. Habis tu mana pula? Bila orang soleh ni mati, dia buat patung sebagai kenang-kenangan. Lalu dia letak nama orang soleh tu pada patung tersebut. Ni patungnya Yaghuth, ni patungnya Waddan, ni patungnya gitu. Kenapa dia buat patung tu? Kerana mereka puji dan puja orang soleh itu.
asal-asal dia. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ni, kita pergi kepada tafsir dia. Dia mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah mereka berdiri, pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Jadi dulu kamu pergi tempat tu, jumpa dengan orang soleh tu, boleh jumpa dia. Lah ni kalau kamu pergi, dia dah mati, maka buatlah patung pada tempat yang kamu jumpa dengan dia tu, kemudian letaklah nama patung tu dengan nama dia. Macam tu. Dulu kalau kamu pergi Turki, boleh jumpa Mustafa Kemal Atatürk. Bila dia tak ada, kamu pergi Turki, mu tengok patung dia, inilah dia patung Mustafa Kemal Atatürk. Contoh. Tapi nasib baiklah Mustafa Kemal Atatürk tu tidak soleh. Dulu dekat Baghdad ada arca besar Saddam Hussein. Jadi baiklah Saddam Hussein tu juga bukan orang soleh. Dulu ada tugu negara tempat kita, pahlawan. Nampak gah dah juga. Hebat ni. Setiap tahun dia hantar bunga kat dia. Nasib baiklah juga bukan orang soleh. Cuba tiba-tiba patung tu orang buat patung Tuan Guru Ni Aziz. Contoh. Ataupun siapa orang soleh zaman hak saya senang, Tuan Ni Aziz lah. Orang lain, contohlah. Patung Mak Kilau contohnya. Buat patung, orang tu buat patung. Oh, kalau pergi Mesir dia minat sungguh buat patung. Ada je patung. Nasib baiklah zaman kita dulu, alhamdulillah, nenek moyang kita dulu yang beragama Islam, dia faham benda ni, dia tak buat patung orang-orang soleh tu. Dan kita juga jangan puja orang soleh sampai buat patung orang soleh. Pasal apa? Sejarah yang berlaku pada kaum Nabi Nuh AS, bermulanya penyembahan berhala ialah dengan pembuatan patung orang-orang soleh, dinamakan dengan nama-nama mereka sebagai bentuk pemujaan dan juga pujian terhadap mereka. Masa tu belum disembah lagi, sebagai tanda kenang-kenangan. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Kembali pada buku kita ni. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Sehingga setelah orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Jadi nak berlaku penyembahan patung berhala ni bukan berlaku hari ni dia buat patung, hari ni dia sembah. Tak. Dia berlaku bermula je dengan apa? Melampau dalam memuja. Mula-mula buat kerana kenang-kenangan. Lepas buat kenang-kenangan, dibersihkan dan diletakkan pula minyak wangi. Lepas daripada dibersihkan, diletakkan minyak wangi, diletakkan tempat tinggi. Lama-lama waktu doa bertawassul dengan patung tersebut. Ya Allah, dengan sebab orang soleh hak begini, kabulkanlah hajat kami. Lama-lama bila hajat tu dapat, doa di patung tu mustajab doa dia. Wahai patung, tunaikanlah hajat kami. Sikit, akhir sekali jadilah kesyirikan. Dan itulah yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ni, nama-nama ni sebagai teladan bagi kita. Jangan puja orang soleh seperti mana kaum Nabi Nuh puja orang soleh di kalangan mereka. Zaman kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah berlaku bentuk-bentuk pemujaan yang banyak. Cumanya lebih advance lagi, dia tak berlaku dalam bentuk pemujaan patung dah.
Sebaliknya dia pergi puja kubur orang soleh tu. Dia tidak dizahirkan dalam bentuk patung, tapi dia bentuk kubur. Konsepnya sama. Memuja. Menganggap orang soleh itu ada kedudukan istimewa di sisi Allah. Mula-mula pergi ziarah saja. Lepas tu letak bunga. Lepas tu susun bunga. Susun punya bunga tu macam icing cake kita nampak. Penuh bunga cantik elok pula. Padahal kubur nampak macam kek. Penuh bunga dia susun. Lama kelamaan mereka meminta, ya Allah, dengan berkat Tuan Syekh yang ada dalam kubur ni, tunaikanlah hajat kami. Padahal Nabi tak ajar pun lagu tu. Tiba-tiba Allah uji mereka, dapat hajat mereka. Sebab Allah ni kalau nak bagi, orang kafir pun dia bagi. Jadi dapat hajat tu. Oh, dia kata, doa di kubur Syekh ni, mustajab doa. Pakat mari minta. Hak mengaji, dia tahulah, oh, cara dia minta dengan Allah, dengan tawassul kepada tuan kubur. Hak tak mengaji, dia kata, kita pergi kubur tu, minta dengan doa dia. Tuan Syekh Fulan bin Fulan, tunaikan hajat kami. Itulah yang berlaku. Konsep dia sama. Kalau zaman dulu patung, zaman sekarang ni kubur. Sebab apa? Masalahnya bukan pada patung, masalah bukan pada kubur. Masalahnya ialah apabila mereka memuja sesuatu melampaui batas dan menjadikan orang-orang yang mereka seru itu sebagai sekutu bagi Allah. Kalau hari ni tidak dalam bentuk kubur sekalipun, tuan-tuan, dia letak gambar aja kat rumah dia. Patung tak ada, kubur tak pergi, tapi letak dalam bentuk gambar aja. Duduk dalam rumah dia ada gambar, gambar tok guru dia. Apa-apa hajat dia pandang pada tok guru dia, wahai Syekh, tunaikanlah hajat kami. Jadi ke tak? Tetap jadi syirik juga. Tak usah kata gambar. Kalau letak nama je, tulisan letak dalam poket, dompet dia. Selagi mana dalam dompet aku ni ada nama Syekh aku, maka duit aku tak akan hilang dan aku tidak akan ditimpa mudarat. Letak nama je. Jadi ke tak? Jadi juga syirik. Kita bukan masalah patung, masalah hak tu dia panggil hak tu subjektif. Ada masyarakat suka patung, dia buat patung. Ada masyarakat suka kubur, dia buat kubur. Ada masyarakat suka gambar, buat gambar. Ada masyarakat tak suka gambar, tak suka patung, tak suka kubur, dia suka alat-alat kebesaran. Ni selipar Syekh, ni baju Syekh, ni rambut Syekh, ni berapa, habis segala. Air liur Syekh pun dia ambil. Puja. Masalahnya pada pemujaan, ghulu. Bentuk-bentuk pemujaan, alat-alat nak dipuja, subjektif. Tak ada masalah tu. Bukan isu dia situ. Isu utama ialah pada ghulu pada orang soleh. Melampau dalam memuja orang soleh. Nampak tak? Jadi jangan fikir, selagi tak ada kubur tak ada masalah. Tak. Isu dia kubur ke, gambar ke, patung ke, nama ke, rambut ke, selipar ke, jangan diangkat kedudukan mereka dalam apa jua bentuk pemujaan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi mudarat siapa? Allah. Yang memberi manfaat siapa? Menghidupkan siapa? Mematikan siapa? Memakbulkan doa siapa? La ilaha illallah. Di situ akidah kita. Di situ keimanan kita. Kadang-kadang dia guna nama je. Tak tahu orang pun. Wujud watak tu pun tak ada. Kubur tak ada. Nama pun tak tahu. Rupa pun tak tahu. Baju pun tak tahu. Nama je. Bulya bin Mulkan. Contohnya. Diseru nama. Wahai Bulya bin Mulkan. Siapa tu? Tak tahu, wali dia kata. Kenal pun tak. Sungguh. Pemujaan pada yang tak tahu. Setengah tu saya pernah sebut cerita di Mesir dulu. Mesir dulu ada satu kubur keramat. Semua orang pergi situ
tawasul dengan tuan kubur tu. Wahai Syekh, begini tunaikanlah hajat kami, begini. Kemudian penjaga kubur tu mati. Pewaris dia berebut. Siapa yang nak mewarisi kubur ni? Pasal apa? Dia sumber income. Orang jaga kubur dapat duit. Orang pergi beri hadiah, beri sedekah, beri. Jadi dia collect, dia tak bagi dah pada tuan kubur. Tuan kubur tak beli dah situ. Dia tak ada shopping kompleks dalam kubur tu, tak ada. Dia tak guna duit pun. Siapa hak guna duit tu? Penjaga kubur lah. Kan? Jadi dia pun berebut. Dua pewaris kubur berebut. Masuk mahkamah. Mahkamah memutuskan kubur ni diwarisi oleh pewaris dia si A lah contoh. Si A ni duduk di kampung lain. Si B ni duduk di kampung ni. Maka mahkamah putus, kubur ni mesti dipindahkan. Pindah pergi kepada kampung si A. Maka buatlah proses pemindahan. Gali kubur dengan jentolok mari semua sekali. Jumpa, tengok, tulang yang ada dalam kubur tu adalah tulang lembu. Bukan tulang orang pun. Ni bukan cerita dongeng, real story, kisah benar, berlaku di Mesir. Ada masuk ada masuk televisyen pun. Pemberita tu baca. Rupa-rupanya kubur hak selama ni orang duk minta tolong tu adalah kuburnya lembu. Ni lagi parah, bukan orang saleh, watak yang tidak wujud terus. Kubur tu kubur lembu. Hai, susah hati. Ada orang buat video pula dalam YouTube. Seorang pencuri, dia curi merompok bank. Kena kejar kat polis, lari, duit hak dia curi tu, dia naik atas bukit, dia gali tanam. Lepas tu dia nak buat tanda, dia letak macam batu nisan kubur. Turun bukit kena tangkap kat polis. Masuk penjara 20 tahun. Contoh dah 20 tahun. Lepas 20 tahun bebas. Dia pun pergi nak pergi ambil duit dia yang dia simpan. Tengok jadi kubur keramat dah. Orang duk pakak puja. Padahal duit dia curi. Jahilnya manusia. Kalau betul orang soleh pun tak boleh. Nabi dipuja sampai tahap Tuhan. Tak boleh. Bawah pada Nabi, wali dipuja sebagai Tuhan. Tak boleh. Padahal wali ni watak yang real. Tak boleh. Watak yang dongeng. Tak boleh. Watak yang tak ada pun. Tak boleh. Semua benda tak boleh. Puja dan puji lebih daripada kedudukan dia. Yang berhak untuk dipuji dan dipuja ialah Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca, Allah jawab, Hamidani Abdi. Hamba aku tu dia puji aku. Bila hamba tu baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala kata, Majjadani Abdi. Hamba tu dia puja aku. Kemudian dia agungkan aku. Bila hamba tu baca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala kata, Athna alayya abdi. Hamba itu memuja aku. Puji, puja, agung hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak kepada satu pun daripada makhluk walaupun dia adalah Nabi. Tidak layak untuk puja makhluk walaupun dia adalah malaikat. Dengan puji dan pujaan setanding dengan puji-pujian terhadap Allah. Kita dapat nikmat, kita kata Alhamdulillah. Kita tak puji orang setanding puji kepada Allah. Kalau tiba-tiba ada manusia letak puji dan puja tu, mujurlah ada engkau. Kalau tak ada engkau, habislah aku. Itu pun kita dah kata tak layak. Pasal apa? Dia telah mengangkat orang tu setanding kedudukan dengan Allah. Cuma kalau dia tak iktiqad kekuasaan tu milik fulan tu, kita kata itu adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan daripada agama. Tapi kalau dia kata manfaat dan mudarat memang betul-betul mari daripada fulan, maka dia telah terkeluar daripada agama. Itu akidah kita, iktiqad kita, kefahaman kita bahawa tidak berhak untuk dipuji dan dipuja dengan puji-pujian yang agung, seagungnya pujian terhadap Tuhan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taghlu fi dinikum. Jangan melampau dalam agama. So hari ni kalau jumpa orang soleh, muliakan dia,
ikram dia, hormat kepada dia, tapi jangan sampai memuliakan dia ke tahap ketuhanan. Macam mana memuliakan tahap ketuhanan? Contoh kita sebut tadi lah. Bila berdoa minta dengan dia, Tuhan tu. Bila dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kita ikut hak tok guru. Bahasa mudah, tok guru pergi kanan, Nabi ajar pergi kanan, tok guru pergi kiri, dia pergi ikut tok guru belah kiri. Nak kata apa kalau lagu tu? Melampau. Gulu. Kalau Allah dan Rasul kata kanan, tok guru pergi kiri, kita kena ikut mana? Ikut Allah dan Rasul ke kanan lah kita. Tapi kalau Allah dan Rasul kata kanan, tok guru pergi kiri, dia kata tak boleh, kita dengan tok guru ni tak boleh bersalah, kena ikut tok guru juga pergi kiri. Itulah nama dia ghulu, melampau. Dan melampau inilah yang ditegah oleh Allah dalam Al-Quran ni, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Nuh terpaksa berhadapan dengan kaum dia, dan kaum dia tak nak meninggalkan sembahan mereka. Pasal apa? Pasal sembahan-sembahan itu adalah orang soleh yang dulu mereka puja. Hari ni watak tu ada tak? Ada. Ayah Pen, pengikut dia puja sampai ke kerajaan langit. Al-Arqam, Abuya dia puja. Jangan Abuya tu. Tak mati, dia hanya pergi sekejap jumpa Tuhan, nanti dia klik semula jumpa kita. Siapa lagi? Semua bentuk-bentuk pemujaan yang melampau tu bersalahan dengan agama. Yang betul seperti mana Nabi ajar kita. Nabi ajar kita macam mana? Nabi ajar kita. Nabi kata, la taturuni kama ataratin nasara al-masih ibn Maryam. Walakin qulu akunu abdullahi wa rasuluh. Innama ana abdullahi wa rasul. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lebih kurang makna dia, jangan puja aku seperti mana orang Nasrani pujanya Nabi Isa. Sebaliknya katalah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. So Nabi tak bagi kita pergi doa ke kubur dia. Nabi doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kubur aku tu berhala yang disembah. Nabi tak bagi orang puja dia. Bila seorang sahabat kata, Masya Allahu wa syi'ta, benda ni berlaku sebab Allah berkehendak dan Nabi berkehendak. Nabi celak mata kat dia. Celak masa kita lah, Nabi tegur dia. Kamu jadikan aku sekutu bagi Allah? Apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Allah? Jangan kata macam tu. Sebaliknya katalah Masya Allah saja. Benda ni berlaku kerana Allah berkehendak. Nabi tak ada kehendak tu. Jadi Nabi sangat hati-hati agar dia tidak diangkat darjatnya setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita lakukan terhadap Nabi, dan itulah yang kita lakukan terhadap orang-orang saleh setelah daripada Nabi. Sebab tu bila ada orang puji Nabi dengan puja-pujian yang Antasyafi, ya Rasulullah, engkaulah penyembuh, engkaulah memberi manfaat, engkaulah fatih lima ughliqa, engkaulah yang membuka segala yang tertutup, alimus sirri wa akhfa, engkaulah yang tahu benda gaib yang tersembunyi dan juga rahsia-rahsia. Semua ni bentuk puji-pujian terhadap Allah. Alimu sirri wa akhfa, kita pun layan redak bunyi, cepat faham makna dia. Alimu, yang mengetahui, as-sirri, rahsia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi daripada itu. Siapa yang tahu rahsia kita? Allah. Yang tahu gaib ni Allah. Apa tu? Kenapa dipermasalahkan selawat syifa? Tahu selawat syifa kan?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan kamilatan. Salatan tunjina. Apa ingat dah. Tak keluar pula dah. Ataupun tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tunalu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa tuqda bihil hawaiju. Apa maksud dia? Kalau kita tawassul dengan selawat, tanhallu bihal uqadu, maknanya dengan sebab selawat tu kita tawassul dengan amal soleh, kita selawat, mudah-mudahan dengan sebab selawat tu Allah kabulkan hajat kita. Tapi kadang-kadang dengan Nabi tertunai hajat kita. Dengan Nabi termakbul permohonan kita. Dialah pembuka Fatihu lima ughliq. Segala yang tertutup, kunci dia duduk di Nabi. Jadi seolah-olah puji dan puja tu Nabi lah yang menguasai kekuasaan, manfaat dan mudarat. Sedangkan yang memiliki manfaat dan mudarat adalah Allah. Jadi bukan masalah pada selawat tu. Selawat tak ada masalah. Kita pun nak suruh banyakkan selawat. Tapi masalahnya, lafaz-lafaz pujian itu melampau. Kalau kata, nak selawat pun tak bagi. Tak ada masalah. Selawatlah banyak-banyak. Tapi jangan selawat dengan selawat yang puji-pujiannya melampau daripada batas yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata jangan selawat macam tu, dia kata tak bagi selawat. Salah. Tak ada orang tak bagi selawat. Kita suruh selawatlah banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dalam lafaz selawat, jangan diletakkan puji-pujian atau puja-pujaan yang melampau sehingga tahap seolah-olah Nabi ini setanding dengan Allah. Yang memberikan manfaat, Allah bukan Nabi. Yang memberikan mudarat dan mengangkat mudarat, Allah bukan Nabi. Yang menyembuhkan sakit, Allah bukan Nabi. Semuanya kuasa itu pada Allah. Jadi kita selawat kepada Nabi, ya Allah, kami berselawat ke atas Nabi-Mu, sejahteralah ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu, ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan, manfaat, hindarkan kami dari mudarat, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, minta dengan Allah. Puji pun jangan sampai melampau. Puji seorang, ni, engkau lah. Kalau tak ada engkau, aku ni merempak dah. Tak ada apa dah aku ni. Tak tahu mana. Manusia pun jangan puji lagu tu. Melampau kita panggil. Pasal apa? Yang memberi manfaat, hidayah kepada kita adalah Allah. Jadi kita kena kata macam mana? Alhamdulillah. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala tolong aku. Kemudian dia hantar kau datang. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala tu hantar kau datang juga bantu aku. Mujurlah Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Letak Allah dulu, barulah syukur dan puji manusia. Pasal apa? Kita takut puji itu melampau. Dan yang paling kita bimbang, orang puji kita. Setengah-setengah manusia ni, hak berat lagi, ialah melampau dia bukan pada dia puji orang. Dia melampau pada suruh orang puji dia. Waktu hidup orang puja dah dia. Orang cium kaki dia, orang cium tapak tangan begini-begini, orang jalan tunduk-tunduk. Manusia ni sangat-sangat melampau. Seolah-olah dia memberikan makbulnya doa seseorang. Sebaliknya jangan kita letak kedudukan kita mulia sampai tahap tu. Kalau Nabi, sahabat nak bangun memuliakan dia, Nabi tak bangun. Nabi tak bagi. Nabi. Pasal apa? Dia takut. Orang soleh hari ni dia kena ajar pengikut-pengikut dia jangan puja aku seperti mana Nabi ajar sahabat-sahabat. Ni tak dia pula ajar anak murid nak salah kena jalan itik ke dia. Gini anak murid pergi. Salah cium tangan atas cium bawah cium. Kenapa dia ajar begitu? Jangan melampau dalam puji kita kepada orang lain dan jangan melampau pada orang puji kita. Pasal apa? Kita bimbang. Kita tak nak orang-orang di bawah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita takut siapa-siapa nanti kita dianggap sebagai tandingan bagi Tuhan. Akhirat nanti orang yang dianggap tandingan bagi Tuhan dicampakkan dalam ayat Quran, antum wa ma ta'budun innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Allah Ta'ala kata, akhirat nanti kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, dua-dua kami campur dalam neraka. Dan kami akan kata kepada mereka, lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau betul dia Tuhan, dia tak akan duduk dalam neraka ni. Sebagai bukti bahawa dia bukan Tuhan, Allah campakkan siapa yang disembah selain dari Allah, dicampakkan ke dalam neraka. Melainkan orang-orang yang disembah dalam keadaan mereka tidak redha. Seperti Nabi Isa AS, dia tak redha orang semua dia. Tapi kalau dia atas dunia dulu, dia ajak orang suruh memulia, puja Allahu Akbar. Atas dunia pun orang, dia pun rasa happy. Orang cium, orang sujud pada dia, dia rasa happy. Orang tunduk pada dia, rasa happy. Siapa jalan itik depan dia pun orang rasa happy. Kita jangan. Kalau orang nak tunduk pada kita, kita tarik tangan kita. Angkat, jangan puja lebih daripada hak. Pasal apa? Kita tak nak jadi sekutu bagi Allah. Sebab kita adalah hamba kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang salih yang benar, yang takut kepada Allah, yang wara', dia sendiri tidak mengharapkan puji-pujian dan puja-pujaan. Ada seorang alim, orang mimpi dia dalam satu rancangan radio, dia boleh tafsir mimpi. Maka ada orang telefon, Syekh, saya tak sebutlah nama dia, Syekh, apa tafsir mimpi? Aku tengok seorang lelaki ni, seorang tu dia tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Syekh tu kata, kalau ikut tafsir mimpi tu, dia tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Dalam mimpi lah, bukan real lah ni. Di tawaf di Mekah dalam keadaan telanjang, maknanya orang tu diampunkan dosa-dosa. Atau orang tu telefon kata, aku tengok dalam mimpi aku, lelaki yang tawaf itu adalah engkau, wahai Syekh. Menangis Syekh, tutup terus. Bolah, hari ni tak ada dah soalan. Tutup, nangis, dah. Tak ada kata, oh, aku kau, oh, terima kasih lah. Tak ada. Tutup, habis. Sebahagian daripada wali-wali yang benar, dia tak nak pun orang anggap dia ni baik. Hatta kalau kita baca dalam kitab Talbis Iblis, sebahagian daripada orang-orang saleh, bila datang kepadanya benda-benda pelik, dia akan lari daripada tu, supaya dia tak nak anggap dia ni mulia. Dia takut bila dia anggap dia mulia, syaitan mari menipu dia, dan dia anggap kedudukan dia lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Talbis Iblis ni besar. Jadi sebahagian daripada ulama yang benar, dia tak nak pun dipuji. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, bila orang puji dia, guru kami begini, dia kata cukup. Cukuplah. Jangan kata lebih lagi. Cukup. Dia tak bagi orang puji. Pasal apa? Dia takut dirinya tertipu dengan pujian. Yang lebih takut lagi, orang puja dia pada tahap yang tidak sepatutnya. Apatah lagi pada orang yang puja seolah-olah dialah memberikan manfaat. Aku ni, rezeki aku mari ni sebab untuk guru aku. Anak aku dapat ni sebab untuk guru aku. Aku sehat ni sebab untuk guru aku. Sebab pergi ke kubur tu, sebab pergi ke kubur ni. Ini adalah bentuk ghulu, melampau dalam agama. Sebaliknya yang kita puji dan puja hanyalah Allah. La ilaha illallah. Di situlah akidah kita. Sebab tu kita tak nak puji dan puja ni, sebab kita nak jaga akidah kita. Akidah kita la ilaha illallah ni, biarlah puji kita hanya kepada Allah. Puja kita hanya kepada Allah. Pengagungan kita hanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah, Tuhan pemilik, pencipta, penguasa sekalian alam. Dialah Allah yang berkuasa di langit, dialah Allah yang berkuasa di bumi.
dan tidak ada tandingan bagi Allah sesuatu pun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tidak akan tundukkan dahi kita kerana ketaatan dan perhambaan, melainkan hanya kepada Allah, Tuhan pemilik dan pencipta kita. Itulah akidah. Kita tak melampau. Tapi dalam masa yang sama, kita masih menghormati orang alim. Kita masih memuliakan orang alim dengan tahap yang dibenarkan dalam syariat. Dia nak makan, kita ambil makanan bagi kat dia. Dia nak duduk, kita hamparkan kain untuk dia. Tak ada masalah. Dia nak masuk kereta, kita buka pintu kat dia. Tak ada masalah. Ataupun kita makan rumah kita, apa makan. Hari ni nak pergi hadiah hantar makanan ke syekh kita. Tak ada masalah. Muliakan dia. Dia bercakap, kita diam. Tak ada masalah. Muliakan guru, muliakan alim ulama, muliakan. Tapi jangan sampai puja melampau dalam batasan syariat. Kadang-kadang kita pun tak faham. Orang yang suka dimuliakan sampai macam tu. Dia tak takut ke? Dia tak takut ke? Seandainya dia dijadikan sekutu bagi Allah, dia tak berasa ralak. Kita ni Allahu Akbar. Orang lain pun kita tak nak diangkat sebagai sekutu, apatah lagi kita. Jadi jangan puja. Pujilah Allah. Selamat bagi kita. Ibnul Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kubur mereka, lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang saya sebut tadi, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih inilah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, jangan berlebih-lebihan memujiku seperti mana Nabi orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jelas tak? Nabi sendiri kata macam tu. Jadi kalau ada hari ni orang puja, nah, madat, Rasulullah, contohlah, tolong kami Rasulullah. Madat ni pertolongan di waktu kecemasan. Tu madat maksudnya. Di saat kita tak ada dah harapan nak minta dengan orang, madatlah pertolongan yang saat-saat akhir. Di sisi agama, yang boleh tolong kita di saat tak ada orang boleh tolong, Allah. Tiba-tiba dia pergi minta Rasulullah. Tengah-tengah kecemasan, sebut nama Rasulullah. Orang Syiah kata, Zainab, tolong kami. Sebahagian Syiah kata, Husain, tolong kami. Di mana Husain dengan Allah? Husain dah mati, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Di mana Zainab dengan Allah? Zainab dah mati, Allah hidup tak akan mati. Madat ni minta dengan Allah. Tiba-tiba duk madak minta dengan siapa tu? Nabi pun tak boleh madak. Ada doa hak nasyid tu. Allah. Apa tu? Arifna ya Rasulullah. Oh, ramai lah orang duk dalam TikTok berlagu tu banyak. Nah, kita ni memang veteran tak pakai TikTok. Kita ni, nah, kita ni main apa main? Tengok telefon, tengok WhatsApp tu je lah paling-paling pun. Tapi ada satu lagu dia kata, Allah, tolong kami wahai Rasulullah. Tolong kami wahai Rasulullah, minta dengan siapa? Minta dengan Rasulullah. Boleh tak minta dengan Rasulullah? Tak boleh, Nabi tak bagi. Nabi kata, aku ni hamba. Mintalah kepada Allah, aku ni hamba. Katalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi kata lagu tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, kerana sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Dan Nabi mengucapkan kalimah tersebut sebanyak 3 kali. Kandungan bab ini, bahawa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Yang kedua, mengetahui bahawa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah kerana sikap yang tidak benar terhadap orang-orang salih. Yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Apa yang mengubah syariat nabi adalah kerana pemujaan mereka terhadap orang salih, lalu dia ikut orang salih, dia tinggalkan nabi. Gitu je. Tukar syariat ni macam tu ya. Nabi pergi kanan, tok guru pergi kiri. Dia pun puja. Tok guru dia tak boleh tinggal. Akhir sekali dia pergi ke kiri. Tu berubahlah syariat Nabi. Diterimanya hal-hal bid'ah. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Yang keempat, diterimanya hal-hal bid'ah. Padanya syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Yang kelima, faktor yang menyebabkan semua itu adalah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang salih. Sedang yang kedua adalah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud satu kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga atau menganggap bahawa apa yang dimaksudkan bukanlah hal itu. Faham tak nombor 5 ni? Tak faham? Kau daripada tadi nombor 1 pun tak faham dah. Agak-agak 1, 2, 3, 4 faham lah. Nombor 5 ni maksud dia, faktor ni jadi macam ni sebab apa? Bercampur. Bukan tak boleh. Boleh. Hak asal ada, tapi dicampur dengan hak tak betul. Macam tadilah. Memuliakan orang saleh boleh? Boleh. Tapi melampau dalam memuliakan mereka, tak boleh. Jadi dia campur. Dia campur dengan alasan memuliakan orang saleh. Waktu dia buat tu dia tahu. Tapi orang-orang datang selepasnya, orang akan anggap ini termasuk dalam benda yang dibolehkan. Atas sikit tu ya. Sikit je. Campur sikit. Akhir sekali, lama-lama, hak tak boleh jadi boleh. Kita pergi kubur. Ziarah kubur boleh? Boleh. Tak ada masalah ziarah kubur. Tapi bila pergi ziarah kubur, duk pergi minta, duk puja kubur, keramat dan sebagainya. Tabur bunga, tabur air, macam-macam. Lepas tu bila kita kata marah, tak boleh. Oh ni lah geng-geng tak nak bagi ziarah kubur. Bukan tak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur boleh. Tapi ziarah kubur minta dengan Allah untuk tuan kubur. Bukan pergi minta dengan tuan kubur, minta dengan Allah. Kita pergi ziarah kubur boleh? Boleh. Macam mana pergi? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkanlah mereka, rahmatilah mereka. Assalamualaikum ya ahlal diyari mu'minin. Antumus sabiqun wa nahnul lahiqun. Bagi salam je. Wahai assalamualaikum, wahai penghuni kubur, penduduk kediaman negeri orang mukminin. Kamu telah pergi dahulu, kami akan menyusuli kamu. Semoga Allah mengampunkan kami dan kamu. Dan kami minta kepada Allah agar Allah bagi kesejahteraan buat kamu. Doa hak Nabi ajar gitu. Bukan pergi ziarah kubur, wahai penghuni kubur, mintalah kepada Allah agar kami ni murah rezeki. Tak ada. Tapi ziarah kubur asal boleh. Cuma dia bercampur. Bila golongan melampau ni, dia ambil hak boleh sikit, tapi dia add on hak tak boleh tu.
Memuliakan orang soleh boleh? Boleh. Tapi dia add on benda hak tak boleh. Bila kita marah, oh Allah, tak boleh memuliakan orang soleh. Alasan dia ada. Memuliakan orang soleh. Hak add on tu tak boleh. Ni poin nombor 5 ni. Faktor semua ni ialah kerana mencampurkan antara yang benar dengan yang batil. Boleh faham? Jadi jangan campur. Hak boleh, biar boleh. Hak tak boleh, buang. Jangan campur antara al-haq dengan al-batil. Faedah yang ke-6, tafsir surah Nuh, kita ada tafsirkan tadi. Yang ke-7, mengenal watak dasar manusia bahawa kebenaran yang ada dalam dirinya bisa berkurang, boleh berkurang, dan al-batil juga boleh bertambah. Watak manusia ni kita kena tahu bahawa kita tak selamanya betul. Kadang-kadang kebenaran yang ada pada kita boleh berkurang. Dan kita tak selamanya salah, seorang itu tak selamanya salah, boleh jadi kadang-kadang bertambah kebenaran dia. Kerana apa? Kebenaran dan kebatilan bukan kita. Sebaliknya kebenaran itu ada pada Allah, kebatilan itu adanya pada orang-orang yang disembah selain daripada Allah. Bab yang nombor 8. Bab ini mengandung satu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahawa bid'ah adalah penyebab kekufuran dan bahawasanya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat kerana maksiat itu orang bertaubat darinya, sedangkan bid'ah tidak kerana meyakininya sebagai kebenaran. Jadi sebab tu sebahagian salaf tak bagi sangat benda bid'ah ni. Kerana apa? Waktu dia buat tu dia tak sampai derajat syirik lagi, dia baru buat bid'ah baru. Tapi setelah daripada tu, lama kelamaan yang bid'ah tidak syirik ni, orang jahil ikut, akhir jadi terjebak dalam kesyirikan. Waktu orang buat patung mula-mula, dia tak sembah lagi. Dia hanya buat patung kenang-kenangan saja. Dia belum syirik. Dia hanya buat bid'ah jadi, baru. Tapi orang ke generasi kedua, ketiga, akhirnya terlibat dengan syirik. Sebab tu ulama' dulu menegah kita jangan menyimpang daripada ajaran Nabi walaupun benda tu kepada sangkaan kita remeh. Benda ni tak salah pun. Bid'ah tak sesat pun. Boleh je. Ada bid'ah boleh, ada bid'ah tak boleh. Ni berkata boleh. Pada kita, mari generasi kedua, ketiga, akhir sekali dia langgar habis, termasuklah batas-batas akidah. Yang seterusnya, dan bahayanya benda begini, bid'ah ni orang tak rasa bersalah. Orang rasa betul. Jadi dia tidak bertaubat. Beza dengan maksiat. Maksiat ni orang tahu salah. Bila orang tahu salah, orang istighfar dan bertaubat. Nombor 9. Syaitan mengetahui tentang kesan yang diakibatkan oleh bid'ah sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Tujuan hak buat mula-mula boleh balik baik. Tapi syaitan ni suka sangat kempen orang ni buat benda macam ni kerana dia tahu natijah nanti adalah buruk. Yang ke-10, mengetahui kaedah umum iaitu bahawa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang. Mengetahui pula ada kesan yang diakibatkannya. Okey, dari kaedahnya umum, jangan melampau. Dalam bab agama jangan melampau. Hatta dalam ibadat sekalipun. Kalau hak Nabi royak basuh anggota wuduk 3, jangan lagi basuh sampai 5. Itu nama dia ghulu, melampau. Hatta dalam bab ibadat kita, kalau Nabi kata basuh 3, jangan pergi basuh 5. Tak akan jadi lebih suci basuh. Saya ambil wuduk Ustaz, setiap anggota saya basuh 5 kali. Apa ni? Nak suruh cuci bersih. Kalau 3 kali gugur dosa dah, dosa kecil gugur, 5 kali pakai dosa besar gugur Ustaz. Tak dia. Contohlah tu. Tapi sebenarnya jawapan dia tidak boleh. Kalau Nabi kata 3 kali, 3 kalilah. Lebih daripada hak Nabi ajak, melampau. Faham? Yang seterusnya, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Dia masukkan juga ni. Maknanya kalau kita duduk di kubur je dengan niat, tujuan dia niat beramal.
Bapa menghidup kubur? Aku beramal dengan duduk di kubur. Kalau tuan-tuan nak iktikaf, jangan iktikaf di kubur. Iktikaf di masjid. Ni pergi kubur, kata buat apa, menambahkan keinsafan. Betul lah, tapi Nabi pergi sekali, lepas tu Nabi balik lah. Ni gak 40 hari di atas kubur. Yang ke-12, larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kesyirikan. Lepas tu patung-patung ni dibinasakan. Kalau pada dalam kemampuan kita, jangan aja. Rumah pun yang kalau boleh jangan ada patung-patung. Melainkan patung budak-budak ada main tu, dicabut kepala, dicabut kaki tu tak apalah, moga dia sendiri pun tak muliakan patung tu. Dah, cabut kepala, cabut kaki, baling situ, baling sini, padan dengan mainan. Tapi kalau patung tu kita beli kat Mesir, patung Anubis, patung gapo lagi, Ramses, tok kat rumah tu tak dalam rak almari tinggi pula, tak dalam almari pula kaca cermin. Ni tok beli dekat Mesir dulu waktu tok pergi berjalan. Baguslah. Tok pun mati, cucu pun tengok. Tok dulu sayang sangat patung ni. Mari cicik dia tak jumpa dah cerita tok dulu. Dia kata ni dulu tok sembah ni. Anayang. Kalau boleh benda-benda macam tu elok dulu lagi. Okey? Yang ke-13. Kisah tentang kaum Nabi Nuh tersebut mengandung makna besar dan penjelasan tentangnya sangat diperlukan, dan banyak kaum muslimin yang lalai tentang hal ini. Kita dah syarah tadi kan, cerita tentang kaum Nabi Nuh. Yang ke-14, hal yang paling mengherankan bahawa mereka, yakni ahli bid'ah, telah membaca kisah ini dalam dalam kitab-kitab tafsir dan hadis dan mengerti akan kalimahnya, tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahawa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik, dan bahkan mereka pun berkeyakinan bahawa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Dia panggil syubhah ni, nombor 14 ni, dia baca dah dalam tu. Dia kata bukan kafir lagu tu Allah Ta'ala larang. Ya Allah Ta'ala larang ni kafir yang menghalalkan darah dan menghalalkan harta. Kafir hak sembah seperti mana orang kafir musyrikin memerang orang Islam, hak tu baru kafir. Kalau setakat kita gitu tunduk lagu tu, tidak kafir yang dilarang tu. Syubhah. Okey? Ni yang paling heran. Baca dah kita, tapi bila baca tak keluar natijah seperti mana orang-orang yang benar akidahnya keluar. Ini balik kepada hidayah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita dalam bab agama. Yang ke-15, dinyatakan bahawa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang saleh tiada lain kerana mengharapkan syafaat mereka. Apa tu? Nak harap pertolongan orang saleh, tapi dengan cara yang salah. Kalau betul nak pertolongan daripada orang saleh macam mana? Nak syafaat daripada mereka, minta dengan Allah, ya Allah kurniakanlah kepada kami syafaat mereka. Bukan mereka yang menguasai syafaat tu milik Allah. Kan kita dah bahaskan tajuk ni. Okey. Yang kedua, kalau seorang tu berlaku syirik, baik mana pun pemberi syafaat, dia tidak akan dapat menerima syafaat. So cara dia, kita jaga akidah kita jangan syirik, kemudian minta syafaat tu dari Allah. Sebaik mana pun, sehebat mana pemberi syafaat, Nabi sendiri tak boleh bagi syafaat untuk mengeluarkan pakcik dia Abu Talib daripada neraka. Level Nabi tu, level maqam Mahmud, paling tinggi dalam syurga. Al-Wasilah, level Nabi tu level paling tinggi dalam syurga. Tak boleh keluarkan Abu Talib daripada neraka. Sebab apa? Sebab tak ada iman, kerana dia syirik kepada Allah. So kalau kita betul mengharapkan syafaat, nombor satu, jangan syirik. Tiba-tiba pergi minta dengan orang tu, dulu lagi tak lepas syarat. Orang tu tak boleh bagi syafaat, kita dah lepas syarat. Kalau nak sungguh syafaat dia, jaga tauhid, beriman kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah kurniakanlah kepadaku syafaat daripada Nabi kami, daripada fulan bin fulan. Minta dengan Allah.
Yang ke-16, mereka menduga bahawa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Jadi orang jahil menganggap inilah dia tujuan mereka buat patung, untuk disembah. Padahal tidak. Orang buat patung untuk kenang-kenangan je. Tapi dia salah anggap. Akhirnya dia puja. Binasalah dia. Yang ke-17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Nabi SAW, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan ke atas baginda yang telah menyampaikan risalah yang sebenar-benarnya. Jadi mesej Nabi ni jangan kita puji dan puja berlebihan. Jadi kita kena buat apa dengan Nabi? Selawat dan salam. Kalau kita kena buat Nabi, taat perintah dia. Bukan Nabi kita berdoa kepada dia, tidak. Jadi Allah Ta'ala suruh buat tu, jangan melampau. Allah suruh selawat, selawat. Allah suruh salam, salam. Allah suruh taat, taat. Allah suruh ikut sunnah, ikut sunnah. Allah Ta'ala tak suruh kita minta kepada Nabi dengan doa-doa kita. Yang seterusnya, ketulusan hati baginda dengan kita dengan kepada kita dengan memperingatkan bahawa akan binasa orang yang berlebihan tindakannya. Nabi dah pesan jangan berlebih, dan ini rahmat kasih sayang Nabi kepada kita di saat dia nasihat sungguh. Ke-19 dinyatakan dalam kisah bahawa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui bahawa nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Dan yang ke-20, bahawa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila tak ada ulama yang nak pesan, maka orang pun ikut je. Sebab tu doalah kepada Allah agar Allah pelihara alim ulama kita. Allah panjangkan usia mereka yang telah berkhidmat untuk umat dan menasihati mereka berdasarkan apa yang Nabi SAW ajar, berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pasal apa? Mereka adalah jalan yang menunjukkan kepada kita apa yang Nabi SAW ajarkan dan apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha berdasarkan wahyu. Jadi kita ni kalau hilang para ulama, terkapai-kapai, teraba-raba dalam kegelapan, tak tahu nak pergi pasal tak ada orang nak pandu. Jadi Alhamdulillah ada orang tulis kitab, ada orang baca kitab, ada orang sebarkan ilmu, ada orang share, ada orang dengan online, ada orang macam-macam lah. Alhamdulillah. Dengan sebab itu ilmu tu sampai kepada kita. Jadi bahayanya kita ni terputus daripada ilmu. Sebab kadang-kadang bila putus ilmu, kita anggap benda tu betul padahal benda tu tidak. Dan ini keutamaan ilmu lah. Jadi kita lepas daripada ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fahami betul-betul. Maksud kita belajar ilmu adalah untuk menyelamatkan diri dari kesesatan. Supaya kita buat apa yang benar seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu jangan putuskan hubungan kita dengan majlis ilmu. Biarlah online pun online lah. Dalam fizikal lagi baguslah, ada keberkatan lebih, malaikat pun mari duduk bersama dengan majlis ilmu. Jadi jangan putuslah dengan majlis ilmu. Tak kira lah siapa hak mengajar, tapi yang penting pastikan manhaj ustaz tu ustaz yang benar, mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengikut apa yang Nabi SAW pesan, dan dia adalah betul-betul pewaris Nabi. Kalau dia ni mari bawa ilmu daripada poket dia sendiri, hak Nabi tak ajar, hak Nabi tak kata, Quran pun tak ada, maka dia sesungguhnya dia bukan pewaris. Sebaliknya dia menyaingi Nabi, seolah-olah dia juga terima wahyu. Itu tak nak. Jadi kita mudah-mudahan Allah rezeki kepada kita pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Bab yang ke-20 ialah sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Nabi ada stand dia bila tengok orang pergi kubur kepada orang soleh, ada sikap Nabi terhadap mereka. Yang ni kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.
Tak ada soalan dah deh. Pada dah tu. Soalan pada kelas nanti akan datang. Pasal lewat dah kita ni 10 ke 12 dah ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.